القرآن الكريم كلام الله فاقرؤوا يا عباد الله واستمعوا يرحمنا الله وأنصتوا يرحمنا الله وأنصتوا يرحمنا الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا. اللهم أنت ربنا فارزقنا الاستقامة. ربنا هب لنا حكما وألحقنا بالصالحين والحمد لله رب العالمين. وبعد. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, syukur kehadiran Allah, salawat dan salam buat Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nawaitu al-i'tikaf fi hadzal masjid sunnatan lillahi taala. Alhamdulillah, pada kali ini kita bersama-sama lagi dalam siri yang ketiga di dalam mempelajari tajuk al-lahan ataupun kesalahan-kesalahan ataupun kesilapan-kesilapan yang berlaku apabila seseorang itu membaca Al-Quran, apabila ianya tidak menjagai atau memeliharai rukun-rukun tajwid, tartil di dalam bacaan. Kerana sebagaimana kita faham, disebut di dalam satu kitab Mulakhas Umdatul Bayan fi Tajwid Al-Quran, ta'lif ataupun tulisan hasil Syekh Muhammad Sa'id Faqir Al-Harawi Al-Afghani, ulama Afghanistan. Kata orang Afghanistan tak menulis kitab ya. Ulama Afghanistan, dia kata di dalam kitabnya Arkanut Tajwid, rukun-rukun tajwid itu arba'atun, ada 4. Wahia, iaitu yang pertama ma'rifatu makharijul huruf, mengetahui atau mengenali tempat-tempat keluar huruf Al-Quran, huruf hijaiyah yang 28 atau 29. Yang kedua ma'rifatu sifatiha, mengetahui pula akan sifat-sifat huruf ya. Jadi kalau makhraj tempat keluar tak betul, berlakulah lahan. Kalau sifat pula tak betul juga, berlakulah lahan. Kesalahan dalam tilawah, sama ada lahan itu berstatus jadi nyata ataupun lahan itu berstatus khafi, tersembunyi. Sebab itu seorang baca Al-Quran, ya, hendaklah dia mengetahui betul-betul tempat keluar huruf, sifat-sifat huruf. Dan yang ketiga pula, dikatakan bahawa riyadhatul lisan, ya, melatih lidah. Riyadah ni bukan jogging aja tu ya. Lidah pun kena riyadah juga. Melatih lidah bikasratit tikrar, dengan banyak mengulang-ulang bacaan. Macam mana nak latih lidah? Kena ulang-ulang bacaan selalu. Sebab itu Quran ni tak boleh main sekali baca, tutup, habis. Lepas tu macam dah tahu sangat. Tak boleh. Quran akan dipelajari dan terus dipelajari sehingga ke akhir hayat. Bagaimana Nabi sering menyatakan tentang ilmu ni, dipelajari ia atas dasar wajib, ya, minal mahdi ilal lahad, daripada buayan hingga ke liang lahat, sampai kubur lah maknanya.
Ya. Jadi Al-Quran ni kena selalu dibuat latihan dengan cara bikasratit tikrar, dengan banyak mengulang-ulang. Dan yang keempat, inilah kata tuan-tuan guru kita yang paling sukar, al-akhdhu min afwahil masyayikh, mengambil bacaan daripada mulut-mulut tuan guru. Ya, mengambil bacaan daripada mulut-mulut tuan-tuan guru Al-Quran. Ya, yang mana sifat guru itu mursyid, boleh memberi petunjuk ajar pada kita, mutqin, teguh ilmunya. Tak boleh mana Quran ini selesai dengan kaset, dengan CD dan sebagainya. Dia mesti dengan al-masyayikh, dengan tuan-tuan guru. Sebab itulah tuan-tuan guru pula yang nak mengijazahkan bacaan, maka disebut dalam kitab Idha'at fi ilmi tajwid, Muhadirat, ini syarahan oleh Al-Syekh Al-Muqri Ayman Rushdi Suwaid, ulama dari Syria, dari Syam. Dia kata satu orang kalau dia nak ijazahkan bacaan Quran, sebab orang yang boleh ijazah baca Quran ni orang-orang yang ada kelayakan saja. Kalau cakap mengajar biasa kat rumah-rumah, biasa-biasa ajar budak-budak, nak tegur-tegur kawan sekerja, itu tegur biasa, wajiblah. Tapi kalau nak ijazah bacaan, dia ada di punya rukun pula. Mujizun, siapa yang memberi ijazah? Orang yang bagi ijazah itu siapa? Mujazun, ada pula orang yang menerima ijazah. Tak boleh belajar pada jin, tak boleh. Tak nampak. Ada orang yang memberi ijazah, ada orang yang menerima ijazah. Mujazun bih, apa yang diijazahkan? Kalau ajaran sesat tak payah ijazah lah. Apa yang diijazahkan? Talaqi, ada dia punya ijazah sanad dia. Tajwid, ada ijazah dia. Nantilah kohor-kohor dah Datuk dah, nanti kita tunjuk jugalah sanad-sanad tu sebagai bukti. Apa dia sanad tajwid, apa dia sanad talaqi murattal, apa dia sanad tarannum, Jadi apa yang diijazahkan, itu nombor 3 punya rukun. Kena tahulah apa yang nak diijazahkan. Yang keempat, rukun nak ijazah bacaan Quran ni isnadun, ada sanad. Orang tak ada sanad tak boleh ijazah. Ada sijil je tak boleh. Sijil lain. Degree pun tak berapa boleh lagi, tak sama dengan sanad. Second degree ke PhD ke, kalau belum ada sanad, tuan-tuan guru kita kata belum layak. Apa tadi Quran kalau tidak melalui talaqi musyafa'ah, kalau sekadar tasmi' saja tak jadi. Atau belajar tajwid saja tinggi mana sekalipun tak jadi. Sebab itu dikata sini sanad, melalui sanad Al-Quran. Itu sebagai intro kita siri yang ketiga ni, betapa pentingnya Al-Quran. Kalau tidak melalui proses ataupun prosedur yang kita sebutkan tadi, maka tendensi, apa cakap Jawa ni, kemungkinan dah, akan berlakulah lahan dalam bacaan, akan berlakulah kesalahan, kesilapan dalam bacaan. Hari ini kita menyambung kertas kerja kita ni, kertas serahan ini. Dan hari ini kita masih lagi bahagian muka surat pertama. Jauh lagi perjalanan kita ni. Dan di bahagian bawah sana, bahagian bawah, mari kita tengok. Dia kata apa? Bahagian bawah bunga yang 5 tu, yajibu ala al-qari'i an ya'rif al-lahna wa hukmuhu liyatajannabahu wa huwa qismani
Dia kata yajib. Bila yajibu ni berat. Wajib. Wajib itu makna yajib. Maknanya suka pun kena belajar, tak suka tak betul lah kan. Tak berapa ambil berat pun kena ambil berat. Wajib. Wajib kata siapa? Alal qari'i, ke atas para pembaca. Tapi digunakan istilah al-qari. Sebab itu orang yang baca Quran sepatutnya mesti bertaraf qari. Maknanya bacaannya betul, tak melakukan salah. Orang yang menjadi 40 orang ahli Jumaat inda Syafi'i kenalah tak boleh tidur sembahyang Jumaat, baru jadi ahlinya, baru dikira bilangannya, tahu rukun-rukun khutbahnya. Orang kalau nak kata qari mesti ada kriteria qari, bukan kari. Kalau kari dekat kari house saja. Ya, qari. Kadang orang kita ni nak sebut istilah Arab tapi tersebut jadi lain. Orang kata Korea, dia kata Kariah. Ini susah orang kita ni. Kalau tak tahu cakap Arab, cakap Melayu, sudahlah penduduk setempat. Tak payah nak sebut Kariah, Korea. Nak sebut-sebut betul-betul. Ya? Tak tahu tanya, belajar. Agama bukan padang ragut. Ya? Wajib ke atas para pembaca Al-Quran, yakni para qari, an ya'rifa, untuk mengetahui atau mengenali. Kenal, nak kena kenal. Macam mana nak kenal? Tak kenal tak cinta, nak kenal nak kena tengok, perasan betul-betul, perhati betul-betul, amati betul-betul, baru boleh kenal dah. Tahu, macam mana nak tahu? Mesti ada ilmu. Bukan boleh main sambil lewa, baca-baca buku sendiri. Ya, jumpa orang yang tak berapa mahir, tak boleh. Ya, kalau tak benda-benda ni kena jumpa yang betul-betul mahir. Untuk mengetahui ya'rifal lahna, tentang masalah-masalah ataupun perkara tentang lahan ini. Lahan ni kesalahan. Macam saya sebut dulu, kataan Melayu kesalahan ambil pada bahasa Arab lah. Kesalahan itu daripada lahan. Ya. Dia kena tahu tentang ilmu lahan ni. Kalau orang nak belajar memadu, buku panduan DPJ bagi itu semua nak cerita jangan buat kesalahan, betul tak? Dia tak kata mesti buat yang ni. Tak, jangan buat ini, jangan buat ini, jangan buat ini. Maknanya jangan tu susah. Jangan minum arak, jangan riba, jangan rasuah. Jangan tu susah, sebab tu duk buat juga. Jangan dedah aurat juga. Ini. Jadi cerita larang ni orang kita susah. Sebab itu nak ajak senang. Ya? Nak ajak perkara ma'ruf memang senang. Tapi nak tegah perkara mungkar bukan senang. Sebab itu takkan nak ajak orang datang masjid, siapa boleh. Tapi nak larang dia susah. Nak larang pula kena dengan hikmah, dengan bijaksana. Ada cara dia, mau'izah, dengan kaunseling, dengan nasihat yang baik. Bukan boleh meredah dia, tak boleh. Ya? Kadang-kadang kalau redah pun tak boleh juga. Ini masalah. Baik. Jadi nak tahu tentang kesalahan. Wa hukmuhu, dan hukum-hukumnya. Nak tahu kalau buat lahan ini apa hukum dia. Kalau melakukan lahan jali, jatuh hukum macam mana? Kalau melakukan lahan khafi, jatuh hukum macam mana? Ya, tak pakai tali pinggang keledar, hukum macam mana? Ya, break tak makan, hukum macam mana? Walaupun tak nampak. Tali pinggang keledar nampak. Lesen tak ada, lagi tak nampak. Macam mana hukum? Kalau Johor pakai sandal ketika mandu, macam mana hukum? Lagi halus. Ini cerita-cerita yang kita kena tahu. Hukum melakukan lahan. Sebab lahan tak sama. Satu lagi, selain pada tak sama, kita kena ambil kira semua pendapat ulama qurra tentang lahan. Jangan tahu baca satu kitab je, lepas tu jaja merata-rata. Tak boleh. Orang lain baca mungkin puluhan kitab tentang tajwid. Nak ambil kira semua sekali.
supaya kita ni menjadi pelerai, penyelesai kepada masalah, bukan jadi batu api kepada masalah, bukan bias pada sesuatu, tetapi maknanya menyadari akan hakikat amanah ilmu. Jadi kalau macam tu barulah tak mudah kita nak menyalahkan orang. Yang penting kita nak membetulkan orang. Kita bukan nak menakutkan orang dengan tilawah, tapi nak menyukakan orang dengan tilawah. Macam tuan-tuan talaqi sini, itu peringkat nak bagi gemar dulu. Sebab tuan-tuan tak baca depan saya, hanya ikut saja. Itu baru stage 1. Bagi suka dulu. Lepas tu bukan bagi tak suka. Lepas tu bagi apa? Bagi insaf. Oh, rupanya salah aku baca ni, walaupun dah khatam apa ni, ikut ustaz talaqi. Tapi bila tasmi' dah bosan, rupanya juzuk 1 lagi dah salah. Maknanya belajar sampai mati. Dari ini saya sedang mensyarahkan tentang hukum. Nak tahu hukum lahan, buat lahan jari macam mana, baru kita boleh elakkan, prevent, wiqayah, boleh kita elakkan. Buat lahan khafi macam mana. Berapa banyak pendapat ulama tentang lahan jali. Ini semua adalah 12 buku surat ni. Berapa banyak pendapat ulama tentang lahan khafi, lahan jali. Mau tahu semua. Apa tujuan kita kenal dan kita tahu hukum dia? Liyatajannabahu, untuk dijauhi, supaya dia dapat menjauhinya. Bila dah tahu hukum baru boleh jauh. Wala taqrabuz zina, jangan kamu hampiri zina. Maknanya daripada pergaulan bebas lagi kena dijauhi. Aktiviti lara, percampuran lelaki perempuan, walaupun pakai tudung, majlis nak tengok juga. Matlamat tidak menghalalkan cara. Matlamat elok, cara tak elok. Matlamat, gini. Cara, itu semua nak ambil kira. Jangan ingat matlamat saja buat sesuatu. Cara nak tengok. Jangan hendakkan crowd saja. Nak mikir. Jadi bila tahu ni, barulah boleh dijauhi. Jauhi apa? Jauhi daripada melakukan lahan. Baru kita boleh tahu. Liyatajannabahu. Wa huwa qismani, dan ia, apa dia? Lahan itu tadi terbahagi dua. Terbahagi kepada dua bahagian. Qismani, ada dua bahagian. Apa dia yang dua ni? Jaliyun, sabtu pada ia. Wa khafiyun. Satu, iaitu pertama, lahan ataupun kesalahan yang nyata, kesalahan yang jelas, kesalahan yang terang, very clear. Wa khafiyun, yang kedua, kesalahan yang tersembunyi. Tersembunyi lagi dia ada masalah, kena carilah. Macam orang perempuan dalam surah Khabar, cari benda-benda tersembunyi. Cari tak? Cari, pasal ada hadiah. Minumlah air sekian-sekian, sebab boleh pergi melencong bersama artis. Kalau rehlah bersama ulama, tak apa-apa lagi. Pengembaraan bersama ulama. Takkan nak marah kau jaga lagu tu. Dah memang orang lari lagu tu, tak ada lagu lain. Duk lagu hiburan je sekarang. Baik. Apa dia? Teruskan lagi Fal awwalu, maka yang pertama atau yang awal, apa yang pertama tu? Jaliyun lah, kesalahan yang nyata, lahan jali. Itulah yang pertama. Dia kata haramun bil ijma'i.
haramun bil ijma'i, hukum dia haram bil ijma', dengan sebulat suara alim ulama Quran. Itu ijma', sebulat suara, ya. Sebulat suara ulama-ulama Quran kata haram siapa buat lahan jadi. Tapi orang kita nampak tak berapa terasa benda ni, sebab tak ramai lagi, masih belum ramai yang terlibat dengan tilawah berbanding dengan aktiviti agama yang lain. Dan aktiviti agama yang lain kadang-kadang berderet nak cari parking pun susah, forum perdana. Tapi kalau benda-benda macam ini, ya, kadang-kadang serba salah pula nak parking, sebab tempat yang patut berparking pun tak ada orang parking. Itu. Jadi nak ceritanya, orang takkan terasa haramnya bila melakukan lahan jadi. Orang tak serasa haram ini adalah yang ditegah Allah Subhanahu Wa Taala. Sekarang orang lebih terasa haram bila kita dedahkan aurat, bila kita tak solat, bila kita tak puasa fardu. Orang tak rasa haram kalau salah baca Quran. Orang tak serasa salah kalau tak baca Quran. Ada satu hadis anda tertarik, jumpa dalam satu kitab. Dia kata apa? Anda besarkan hadis ini dalam riwayat Al-Marwazi. Rasulullah SAW bagi tahu ini sebagai dalil bahawa baca Quran ni dituntut. Jangan kita anggap benda-benda agama ni, lebih-lebih lagi tentang amalan terbaik ini, terpilih ini, baca Quran ni, hanya kita menggunakan istilah kalau ada masa lapang, datanglah. Kalau ada hal, tak apalah. Ataupun untuk benda-benda agama ni, tuan-tuan adalah dijemput hadir. Itulah status agama. Macam orang baru buka supermarket, Carrefour di Kelang, tuan-tuan dan puan-puan. Kalau benda agama begitulah. Tapi kalau benda duniawi, kalau mesyuarat dia, kalau kursus, anda semua dimestikan hadir. Tindakan tata tertib akan diambil. Itu kalau dunia punya. Tak hadir kuliah, tak hadir kuliah agama, tak ada siapa nak tegur. Tapi kita ni nak balik semua nanti, nak ke agama ke, nak ke dunia, nak ke akhirat ke, nak patah balik ke dunia kita ni, nak balik kampung akhirat. Bukan mana kita buang dunia, Allah pun tak suruh buang dunia. Jangan kamu lupa habuan kamu di dunia, tapi kamu kena cari akhirat. Sebab Allah kata akhirat itu yang terbaik kehidupannya. Al-Kamakal, itu semua Quran punya saya cakap tu. Jadi apa kata Nabi SAW? Annal qira'ata sunnatun muttaba'ah. Ini. Tapi berapa ramai orang yang dengar hadis ni? Ya, kalau tak duduk majlis Quran dah tu, sampai kiamat tak dengar. Betul tak? Kalau tak duduk majlis yang berkenaan, takkan dapat info sini. Apa kata Nabi? Annal qira'ata, sesungguhnya membaca Al-Quran, sunnatun muttaba'ah, adalah sunnah yang menjadi ikutan. Kamu kena ikut. By hook or by crook, kamu kena ikut, kamu kena buat baca Quran ni. Saya nak menolak dan nak menafikan orang kata baca Quran ni adalah sunat. Sunat dia tak faham sunat macam mana. Seolah-olah ayat itu untuk menggalakkan orang tak baca pun tak apa, macam hebat no. Tak baca pun tak apa Quran, surat khabar kena baca. Ya, kita tengok Sayyidina Uthman satu rakaat semayang khatam 30 juzuk. Imam Abu Hanifah satu rakaat semayang khatam 30 juzuk. Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala bulan Ramadan siang sekali khatam, malam sekali khatam. Apa mereka tak ada kerja lain ke? Kalau mereka hafal ustaz, habis you nak bersepai aja. Bila nak hafal?
nak kata bahawa baca Quran ni sunnah. Apa dia sunnah? Sunnah ni macam way of life, cara hidup. Cara hidup apa? Muttaba'ah, yang menjadi ikutan. Kan kita ikut Rasulullah. Jadi makna baca Quran ni satu perkara yang tidak boleh tidak. Ini semas, la budda. Ini semas, kamu kena baca Quran. Sebab soalan dalam kubur wajib tanya soalan ni. Wa ma imamuk, siapa imammu? Kalau tak baca Quran, setakat mendengar tafsir dia, tak jadi. Bukan tak jadi, tak cukup. Ya, kalau baca Quran tak dengar tafsir pun tak cukup juga. Sebab tuntutan Quran ni banyak. So kita kena bagi banyak masa untuk Quran. Panjang sikit ada hujahnya tu. Sebab nak cerita haramun bil ijma' ni, kalau tak cakap macam itu, orang tak terasa kewajipannya. Tuntutan tinggi tentang membaca Al-Quran. Bila baca Quran, kenalah mengelakkan diri daripada melakukan lahan. Lahan-lahan ni, lebih lagi lahan yang jali. Pasal apa? Sebab lahan jali ni hukumnya di sisi syarak haram, berdosa. Okay? Bil ijma', consensus, secara sebulat suara. Wathani, dan ada pun yang kedua. Yang kedua apa dia? Lahan khafi. Fihi qawlani, padanya, yakni pada lahan yang khafi ini, qawlani, dua pendapat. Dua pendapat. Jadi ulama kata ada dua pendapat. Ini dalam kitab apa ni tuan-tuan? Tengok kitab kerja kita, kitab As-Salsabilus Syafi. Ya. Ulama kata siapa yang buat lahan khafi ni ada dua. Qaulun bil karahah, qaulun bil karahati. Satu pendapat mengatakan makruh. Makruh. Siapa yang buat lahan khafi ni hukumnya makruh. Ini pun bahasa Melayu ada pinjam ni, iaitu perkataan keruh. Bila keruh, pepatah Melayu ada kata apa? Buang yang keruh, ambil yang jernih. Mana hak keruh tu tak boleh. Apa ta'rif makruh? Ta'rif makruh, kalau tinggal dapat pahala, kalau buat rugi, Allah dan Rasul tak suka. Jangan kata kalau buat tak ada apa-apa. Itu duk menterkedarah hukum sampai sekarang tak berhenti-berhenti tu. Walaupun fatwa dah kata haram, dah susah betul nak tinggal. Itu yang susah. Kita dengan istilah haram tu macam fobia, macam trauma. Dan kita letak haram ni pada tajuk-tajuk tertentu aku ikut, pada tajuk-tajuk tertentu aku tak ada ikut. Gitu seolah-olah ni, walaupun mulut tak cakap, perbuatan membuktikan. Lebih-lebih lagi kalau orang masjid surau duk begitu lagi, sebab mereka jadi cermin. Orang masjid surau jangan ni orang pakai telekong-telekong ni, busana muslim. You duduk depan pagar wayar dah, duduk depan bawah gang, you kena gam lah. Tapi orang terdedah sana terdedah sini, duduk depan pagar wayar tak ada kampung. Orang masjid surau, walaupun puan agama ni puan biar depan tu, duduk depan bawah gang. Awak pun Syekh tu, dia bayang, dia tahu. Tanya anak ni, pergi mana semalam? Pergi pagar wayang ustaz. Sahih. Tengok apa? Transformer. Tengok dengan siapa? Dengan bapa. Pukul berapa? 7:30 malam. Maghrib sembahyang dulu ustaz. Isyak. Ramai di luar sana yang macam ini.
Wayang-wayang, surau-surau. Dia tak tahu waktu di panggung wayang tu melayang pahala habis. Dia tak tahu nak tampung balik itu bukan senang. Dia ingat hidup ni untuk suka-suka Allah bagi, nafas ni untuk suka-suka. Sikitlah Syekh Abdul Aziz baru-baru ni di satu tempat di Malaysia. Cakap begitu molek dah. Tengah duk pukul nasi lemak. Duk pukul nasi lemak. Hak suami veteran lah. Bini duk sebelah. Buka meja duk tepi jalan. Buka-buka nasi lemak tumbat. Gol. Gol. 1-0. Jalan. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Buka nasi lemak. Customer terkejut. Nasib baik customer pun tak ada lemah jantung juga. Jangan main-main. Bak mati ni. Tengah pukul nasi lemak jalan. Kadang-kadang ni pendapatan nasi lemak itu ada kot niatnya. Rupanya nak cerita nyawa dia rapuh. Kelapa yang mumbang tu jatuh. Lepas tu jangan tangguh lama-lama benda-benda baik. Ya. Jadi ni nak cerita apa dia? Janganlah marah bila saya kata goal pula. Saya nak cerita goal tu pada istilah orang tak sedar. Jangan ingat you tak goal. Sebab itu you dalam hidup you kena ada your own goals. Ada matlamat. Sebelum you goal. Faham tak saya jahat? Baik. Jadi nak cerita hukum yang pertama orang yang melakukan lahan khafi ni bil karaha. Ya. Hukum dia makruh. Makruh ni benda tak elok. Ya, benda tak elok. Makruh ni sebaik-baiknya dijauhi. Kalau boleh jauhkan terus. Ni makruh. Satu pendapat. Wa qaulun bit-tahrimi. Wa qaulun bit-tahrimi. Dan satu pendapat lain, pendapat yang kedua mengatakan bit-tahrim, mengatakan haram juga. Nak ceritanya, kalau kita mengaji pendek masa, kita ingat makruh aja. Maka bila orang kata haram, kita tak terima. Padahal dalam kitab As-Salsabil kata ada pendapat yang kata haram. Ini yang kadang-kadang ahli-ahli pencari ilmu pun kadang-kadang bila tak cari sungguh-sungguh, dia bertelagah antara lagi. Makruh aja, mana haram? Dia jenis gitu. Ada tak? Ada orang yang belajar ilmu macam tu. Pasal apa? Dia tidak mengaji sungguh-sungguh. Dia tidak mengaji sungguh-sungguh. Sebab itulah tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, tentang perkara mengaji sungguh-sungguh ni, kita kongsi sikitlah pada pagi ni. Kata Imam Syafi'i di dalam bait syair ni, Imam Syafi'i, ala lan tanala al-ilma illa bisittah, kata Imam Syafi'i. Ini bab mengaji bersungguh-sungguh, supaya jangan kita punya jawapan kepada penyelesaian masalah kita bagi sikit. Bila orang bagi yang lain, kita kata orang lain punya salah. Kata Imam Syafi'i, dan tidaklah kamu akan mendapatkan ilmu melainkan dengan 6 perkara. Kamu kalau nak cari ilmu daripada peringkat tazki sampai ke PhD, first PhD ke second PhD ke, saya pernah berjumpa dengan doktor. Dalam doktor perubatan ada 2 PhD. Bermuzakarah sikit. Doktor Cina dah tu, muzakarah tentang kesihatan. Tuan-tuan tahu apa kata doktor tu? Doktor Cina, lelaki. Dia kata, sebenarnya Ustaz, dia kata, waktu tu saya di Kuala Selangor dan di daerah Kuala Selangor. Dia datang beri kuliah di sekolah. Dia kata, Ustaz Sino, dia kata, sebenarnya duduk yang paling baik, dia kata, lepas makan ke apa ke, I'm going to show you.
Ya, dia tunjuk. Dia duduk tu tuan-tuan. Saya subhanallah. Duduk apa? Duduk antara dua sujud. Tasyahud awal. Inilah duduk yang paling baik. Dan Rasulullah bagi tahu lama dah. Duduk antara sujud, duduk tasyahud awal tu adalah duduk yang aula untuk kita berdoa. Cuma dia tak Islam. Dia royak orang Islam. Tu Dr. Gino tadi. Itu doktor yang ada 2 PhD. Mana hebat lah. MBBS tu pun dah ada 2 degrees. MBBS tu plus another 2 PhDs. Dan dia cakap benda-benda ni. Ya, ini tuan-tuan. Jadi nak ceritakan bahawa bab bersungguh-sungguh dia kata Imam Syafi'i, kamu tidak akan mendapatkan ilmu melainkan dengan 6 perkara. Nak dapat ilmu lahad ni pun bukan semudah itu. Bukan setakat beli buku tajwid terjemahan ataupun susunan bahasa Melayu, kita baca gitu. Akhirnya tajuk lahad tu satu muka surat je. Bukan setakat itu. 6 syarat kata Imam Syafi'i. Sa'unbika an majmu'iha bibayanin. Akan aku beritahu kepada kamu semua himpunannya dengan jelas sekali. Imam Syafi'i tak lokek ilmu. Aku nak gaya kamu, dia kata. Himpunan nak dapat ilmu elok ni daripada peringkat taski sampai ke PhD level, itu saya cakap. Imam Syafi'i tak cakap itu. Nak kata kalau nak dapat ilmu hebat, dia kata, aku nak terangkan kepada kamu dengan sejelas-jelasnya, kamu kena sentuh tempuhi 6 syarat. Zakain, cerdik. Kena cerdik. Orang nak menuntut ilmu ni kena cerdik. Bukan setakat makan kacang cerdik bawa balik ke Mekah tu je. Bukan setakat makan kacang cerdik, minum air zam-zam, makan tamar ajwah dah boleh dah. Itu alat. Kamu kena cerdik. Nak mengaji ni kena be smart. Jangan datang bawa telinga je. Minta maaf lah, kalau ada orang mengaji ni bawa telinga je, mengalah ke ustaz ni. Baik, tak bawa alat tulis, tak bawa apa, tak bawa. Nasib baik bawa MP4 sekarang. Nasib baik. Silap-silap virus pula serang. Habis. Kalau tak tulis pun tak jadi. Kalau sekat dengan kaset dengan MP4 saja. Virus. Pendrive pun kena serang virus. Hancur, tak boleh read dia punya. Jangan main-main. Jadi still menulis itu yang terbaik, selain pada options yang lain. Kamu kena cerdik, dia kata. Datang awal pada ustaz, itu cara. Bukan ustaz datang dulu. Jam ustaz. Jam beli roti, habis cerita. Bukan you bagi alasan untuk guru Amun je, dia bagi apa? Amun untuk saya dengar alasan. Amun nak pun cari jalan, bukan cari alasan. Cari jalan, bukan alasan. Aku dulu ngaji juga, dia kata. Nak cerita macam mana Syekh Mahmud Khalil Husari sayang dengan Syekh Ahmad Fergau kita. Sebab sikap Tok Guru Fergau ni, bila kelas bermula, dia mari awal sekali. Itulah yang diceritakan oleh saya. Tok Fergau ni punctuality jaga. Di Mesir 15 tahun dengan Syekh Mahmud Khalil tu, kelas dia mula-mula sampai dulu daripada anak murid lain. Itu termasuk zakain, cerdik. Wa hirsin, lagi lobo. Lobo ni makna sungguh-sungguh. Ngaji tu sungguh-sungguh. Priority. Ni lahad ni tajuk penting ni. You belajarlah tajwid macam mana tinggi, tapi you tak belajar bab lahad, tak jadi apa you punya tajwid. You tak tahu salah. Ni tajuk penting. Saya dah beritahu tuan-tuan dulu, lebih daripada 15 tahun saya mencari bahan ini. Nak cari dalam satu kitab khas tak jumpa. Tiap-tiap kali anak murid saya pergi Mesir, pergi Mekah, pergi Jordan, mana saya suruh cari, tak jumpa. Hasil daripada kumpulan maklumat daripada kitab-kitab ni, maka kita hasilkan susunan ini. Ini adalah hajat saya lebih pada 15 tahun untuk mencari bahan ini. Dan sekarang saya syarahkan benda. Nak menunjukkan benda ni penting. Sebab setakat ni nampaknya tak jumpa lagi lah orang yang nak syarah sungguh-sungguh.
Cakap tulis ada. Sebab tu orang kita tak berapa faham sangat tentang kesalahan bacaan Quran. Dia main ambil mudah. Dia main sangka baik. Sebab apa? Tak boleh sungguh-sungguh. Ni, wahai Muslim, kena sungguh-sungguh. Sampai orang tanya, you boleh bagi hujah, you boleh bagi bukti, proof. Sebut nama kitab, sebut nama ulama. Baru ni saya tengok satu bahan. Ini bonus sikit. Encik Abdul Aziz siri 3 ni banyak bonus. Satu VCD daripada Syam, daripada Syria, 2 jam. Ihtifal ni majlis perhimpunan. Kalau zaman dulu banyak ihtifal ni. Sekarang ada juga tapi tukar nama. Tapi dulu memang ihtifal. Dia satu perhimpunan majlis ilmu, ya, yang mengumpulkan qurra ni ulama-ulama Quran di Syam. Di negara Nabi berdagang dengan Sayyidatina Khadijah dulu. Syam ni sekarang sebut Syria. Di satu masjid, ya, keturunan Ar-Rifa'i. Masjid tu saya tengok, bukan saya pergi dah, tengok dalam video tu. Sebesar masjid wilayah Persekutuan, atas bawah penuh orang. Jin memang ada lah. Ni orang ni jin kemalitan, penuh atas bawah. Bukan duduk atas kerusi macam PWTC duduk atas kerusi, penuh juga atas bawahnya. Ini duduk, lagu yang mau duduk ni, duduk bawah. Members on the floor, duduk bawah, penuh. Apa dia input majlis tu? Tak kurang 10 ulama Quran dijemput dari seluruh dunia untuk meraihkan ulama Quran Syam. Duduk atas pentas. Pemimpin pun menghormati ulama Syam. Apa ceramah dia? Ceramah mereka ni satu persatu. Tak ada sebut pun bab perang dekat Asia Barat, tak ada. Semuanya cerita tentang kepentingan talaqi Al-Quran, kepentingan sanad Al-Quran, kepentingan menghormati syekh, menghormati tuan guru, kepentingan maknanya memperdalami kitab-kitab muktabar. Disebut nama-nama ulama. Tengah-tengah duk berceramah tu, datang ulama juga yang muda. Kerana yang ceramah tua-tua, orang muda ni datang cium dia, peluk dia. Allah, tengah ceramah je. Kalau sekarang ni tengah menyanyi bagi bunga lah, macam tu. Tapi tidak gitu. Tapi mana gitulah, cium ulama tu jatuh subai ni. 2-3 orang datang angkat bubuh balik serban dia tu. Allah, itu bukannya lakonan benda tu, live. Saya nak ceritakan 10 orang tak kurang ulama Quran. Ceritanya semua cerita tentang kelebihan mempelajari, mengajar, menghayati, menghormati semua yang terlibat dalam Quran. Qiraatnya, tajwidnya, talaqinya. Allah, saya tersentuh 2 jam dengar, tak jemu. Diselangi qasidah pun qasidah tentang kelebihan orang belajar Quran. Pelajar-pelajar Syria tu kecil-kecil, sedap surah Arab ni, sedap nasyid dia. Allahu Akbar. Ini nak cerita. Jadi tuan-tuan, bahawa kesungguhan, maknanya susah kita nak jumpa satu majlis yang tidak menceritakan cerita lain kecuali tentang Quran saja. Payah nak jumpa. Kadang-kadang tajuk Quran, lepas tu dah cerita lain. Ini solid Quran. Waslibarin. Yang ketiga, kata Imam Syafi'i, kena banyak sabar. Banyak sabar. Mengaji menjadi ilmu kena sabar. Macam petang, macam pagi ni, siri ketiga, ustaz ni nak ngajar lahan ke, nak ngajar Imam Syafi'i ke apa? You pun nak query ustaz juga. Ustaz bagi ilmu tu patut terima kasih banyak. Tuan tak ada kata gitu. Cuma saya nak kata, ni sikap sabar ni, guru dia tahu apa dia nak bagi. Kadang-kadang benda tu penting sebagai motivation untuk ilmu tu. Kena banyak sabar. Sebab ada orang tak sabar, too ambitious, gairah sangat. Teruja tu tak apa,
Tapi jangan too ambitious. Cepat Ustaz, ni baru seri 3, nak sampai seri 30 ke? Biarlah sampai seri 30 pun. Kalau dah ilmu, bawang putih, bawang merah lagi orang beli VCD sampai berapa box. Piramli lagi berapa siri ada CD, VCD. Takkan ceramah ilmu nak 3 je. Kena habis Ustaz, bukan masalah kena, nak bagi tahu. Ini bukan serang, ini terang. Wabul ghatin, dan cukup perbelanjaan. Oh, kena ada modal. Nak belajar ni, jangan dengan liu je. Kena ada modal. Jalan kaki lah. Biar dia berpeluh, biar dia haus tapak kasut tu. Ada nama kita sewa taksi saya dari Meru nak pergi ke jalan Banting sana, ambil taksi, hadiah suami hantar tengah-tengah malam balik pukul 11, nak talaqi Quran je, ambil taksi tengah malam buta. Nak cerita ni, kau kat Kuala Lumpur tu naik taksi tengah malam buta, tujuan banyaknya tak elok lah, bukan semua lah, tapi nak cerita ini naik taksi tengah malam buta nak belajar talaqi Quran. Kita yang duduk sekeliling ni nak turun rumah pun susah. Semua kena tanya yang dekat-dekat ni, kau tak turun mengaji. Tahu majlis ada kat sini, whiteboard, pengumuman semua ada, tak turun juga. Asyik ada hal aja. Pagi Sabtu, pagi Ahad ada hal. Sampai bila ada hal tu? Di akhirat nanti tak timbul pula hal tu. Hal ni tak ke syurga je akhirat tu. Nanti kalau malaikat tanya, bukan kalau memang you masih kat dunia ni, mana hal takkan you nak claim benda-benda macam ini? Alah, tak apalah kata. Tak apa, aku minta 1 detik ke dunia nak beramal. No way, kata malaikat. Malaikat pun boleh cakap putih tak? Dah cukup. Umur aku bagi kamu cukup tak? Sampai buku nasi lemak pun mati, tak sedar lagi. Jadi cukup perbelanjaan. Kena ada modal lah, kena keluar. Saya dulu pun mengaji kat Kelantan dulu pun. Bukannya banyak pitih dah tu, tapi jeruk pinggan. Tak ada nak gairah nak beli itu. Kita pun muda juga dulu, 17 campur saya di Kelantan, Sweet 17. Tapi saya tak sempat pusing Kelantan, sebab sibuk ke pondok, ke masjid, jumpa Tok Guru, Tok Pergau, mengaji. Tak ada masa. Sekarang ni lah, bila dah berkeluarga, baru saya pusing betul-betul Kelantan. Kita biasa Tuhan akhir tu molek. Orang nikah, kita tengok ni buat nikah mana. RM22,222 2 sen. Cantik nombor tu kan. Tapi tahannya 22 hari 2 jam, 2 minit, 2 saat tahannya. Memanglah glamour belanja 22,000 kan, tapi tahannya 22 hari atau 2 tahun 2 hari, 2 bulan. Lepas tu naik Honda Cup. Kita biarlah nikah, biar mudah, murah maharnya, tapi last tu, touching akhir tu, apa benda kau agama pun akhir tu sesuai dengan Allahumma khtim lana bihusnil khatimah. Biar kalau boleh berjaya dunia, berjaya akhirat. Atau tak berapa nampak berjaya dunia, tapi berjaya akhirat. Jangan 50-50 pun kacau juga, 50-50 itu pun kacau juga. Begitu 50-50. Lebih teruk lagi kalaulah dunia hebat, akhirat apa kedana. Lebih teruk lagi, apa kedana dunia merempat di akhirat. Wal'iyadzubillah. Pilih nak yang mana. Sebab itu jaga 5 sebelum datang 5. Ni Imam Syafi'i kata 20 rajin. Untuk dapat ilmu ni, kamu kena korban sikit, sacrifice. Wang ringgit, tenaga, kefahaman keluarga, tu pun kena faham. Keluarga kena faham. Isteri tak faham, anak tak faham, susah suami nak berdakwah. Isteri nak belajar, suami pula tak faham, susah juga. Duk simpan kat rumah isteri, buat museum. Sampai berambut, bersawang isteri kat rumah, tak faham agama. Jalan bawa, piknik bawa, kenduri bawa, rumah romanti bawa, majlis ilmu tak bawa, qiyamul lail tak bawa, tarawih bawa.
Baca Quran tak bawa. Kenalah tuan-tuan. Lepas ni kena bawa belaka. Tak boleh baca Ustaz Uzur. Tak apa, mu ada telinga, mu dengar. Takkan mu nak baca dengan telinga. Mu dengar. Biar telinga mu dapat pahala. Kalau telinga mu tak dengar Quran, berat. Sayyidina Umar gerah tu dengar surah Taha. Lembut Allah bagi. Tapi mu kena dengar dulu. Kalau dengar pun tidak, macam mana nak lembut? Mu tak boleh baca, mu boleh dengar. Orang tak suci boleh dengar Quran. Jangan tinggalkan isteri sampai bersawang kat rumah. Bawa dia dengar majlis ilmu. Begitu juga isteri yang kadang-kadang adventurous ni. Jangan tinggal suami bersawang, jadi babu kat rumah. Babu ke sabu ke apa ke. Jadi gardener, suami kat rumah, tukang buka pintu pagar. Jangan. Kita bagi motivasi yang dia tu Syekh Aziz, jangan edit ni, jangan potong, biar semua orang dengar. Wa irsyadi ustadin, dan guru yang mursyid. Kalau nak belajar ilmu, kena cari guru yang mursyid, guru yang boleh bagi tunjuk ajar kamu. Kalau mu salah, guru ni tak kira siapa mu. Kereta mu besar pun, mu salah besar, mu kena tegur cara besar. Tak ada kalau mu kereta besar, guru dulu. Tak apalah, dia tegur ke lah. Tak kena pula tarik setiap petang. Orang belanja kan, spend. Dan siapa mu tunduk pada ilmu. Jadi guru yang boleh tegur ni, mana baru boleh bagi tunjuk ajar kat kita. Kita salah, dia tegur bukan makna dia tak suka kita. Dia sayang kita, dia tegur kita supaya amalan kita Allah terima. Orang yang tak tegur ni orang tak sayang sebenarnya. Kenapa tak sayang? You buat salah, Allah tak terima amal. Bila Allah tak terima amal, mu nak jadi apa? Mu habiskan masa, tapi Allah tak terima amal. Dan guru yang mursyid. Wa tuli zamani, dan tempoh waktu yang panjang. Kena belajar ilmu ni, orang kata apa? Time consuming. Melibatkan waktu. Maknanya masa tu panjang. Talaqi Quran ni, kalau sungguh-sungguh pun dia paling kurang 5 tahun solid. Itu yang betul-betul. Kalau tidak, dia dabar. Darablah 2 kali. Maknanya belajar ilmu Quran lebih-lebih lagi, dia melibatkan waktu yang panjang. Kalau kita mengaji secara resmi pun untuk dapat degree ke second degree, dia ada waktu yang terhad. Kalau repeat pun masih ada waktu lagi. Tapi Quran ni tak ada waktu, dia terus begitu sampai waktu mati itu saja. Jadi kena tahan. Sebab itu dalam bab Quran ni, lama anak-anak murid saya tak tahan tu. Separuh jalan, tak boleh nak pergi. Macam-macam ujian. Bujang okey, bila kahwin pula tak okey. Kahwin okey, dapat anak pula jadi tak okey. Dapat anak, dapat bisnes pula, jadi tak okey juga. Dapat apa-apa kedana pun tak okey juga. Jangan syariat. Nikah juga. Tapi ngaji mau lebih. Jangan bisnes saja lebih. InsyaAllah ya. Bukan enter orang lain. Syah Jahan yang suku sakat kat India. Bukan enter. Ini nak cerita ni. Jadi 6 syarat untuk menuntut ilmu. Allahu Akbar. Kita pergi pada ketan kerja kita. Mana tadi ni? Wa qaulun bit-takharim, dan pendapat kedua mengatakan haram. Haram juga. Tapi orang kita ni rasa-rasanya ambil off mana dah tu? Ambil off pertama selamat sikit dah. Boleh buat salah lagi. Boleh jadi malas sikit lagi, je tak? Kebetulan ayat ni pula cantik. Wal mu'tamadu al-awwal. Wal mu'tamadu, pendapat yang dipegang, ataupun maknanya lebihlah yang dipakai, yang dipegang ialah pendapat yang pertama. Maknanya kuat pendapat mengatakan makruh. Dia kata selamat. Kalau tidak haram juga overrat dia.
nasib baik pendapat yang dipakai yang muktamad. Dan muktamad ni cakap Melayu juga kan. Keputusan hakim adalah muktamad. Muktamad tu pun cakap Arab. Muktamad ni keputusan yang dipegangi. Segala apa? Aduan tidak diterima. Tidak. Itu kata hakimnya. Pasal apa dia kata ni muktamad yang pertama? Dia kata di sini daf'an lil kharaji, daf'an lil kharaji, untuk menolak kesulitan ataupun kesusahan. Untuk menolak kesulitan ataupun kesusahan. Apa maksudnya daf'an lil kharaj? Maknanya kalaulah dua-dua ni haram, berat manusia. Alamat makin jauh dengan Quran lah. Maknanya ulama' beritahu pendapat yang kata makruh itu yang ramai berpegang dengannya untuk menolak daripada kesulitan. Maknanya adalah kelonggaran di situ sikit. Adalah rukhsah, adalah kelonggaran kat situ. Maknanya bila ada longgar ni, positifnya manusia akan cuba untuk memperbaiki dengan lebih bersungguh-sungguh. Tapi kalau memukul haram semua, bagi orang yang committed memang dia suka. Biar dia kata, biar aku dapat sungguh-sungguh lagi. Macam sahabat-sahabat, kalau tak sakit dia risau. Sebab bagi dia Rasulullah kata sakit ni penghapus dosa. Musibah yang kamu terima ni penghapus dosamu. Sahabat risau kalau tak sakit. Begitu juga mana orang yang jaga betul-betul, dia suka benda ni ambil pendapat kedua. Biar haram dia kata. Supaya yang tak berapa ambil berat ni rasa bahawa tanggungjawab mempelajari lahan ni satu tuntutan yang keras, satu tuntutan yang kuat. Supaya kalam Allah, ayat-ayat Allah di Al-Quran ni jangan kamu baca salah. Kalau kita baca surat khabar Inggeris ke, kalau kita baca pronunciation dia salah, kena kawan sebelah tegur tu. Baca gitu dia kata. Kau belajar Inggeris ke? Itu kalau mu baca bahasa Inggeris sebut tak betul. Tapi kalau mu baca Quran tak betul, siapa nak tegur mu? Dalam kitab Bimbingan Mukminin, Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, Hujjatul Islam, Imam Ghazali ini mengikut aliran Imam Syafi'i. Ada orang kita tak mengikut Imam Syafi'i. Imam Ghazali ikut Imam Syafi'i, Imam Syatibi ikut Imam Syafi'i. Ada orang kita tak mau ikut Imam Syafi'i. Apa buktinya? Tarawih buat 8. Imam Syafi'i buat tarawih 20. Tan tarawih tolak Imam Syafi'i. Tan kentut sentuh perempuan ikut Imam Syafi'i. Tan kuat Imam Syafi'i baca Quran tak ikut. Jadi kita ni begitulah. Pegang Islam ni macam genggam bara api. Panas lepas, sejuk kita genggam. Orang dengan Islam ni alang-alang menyeluruh perkasam biar sampai ke pangkat lengan. Itu hadis, bukan hadis. Itu hadis Melayu yang boleh diterima pakai untuk kesungguhan. Baik. Dan kita nak ceritakan bahawa tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, apa tadi? Untuk menolak kesulitan. Ya, ni untuk kata orang memberi motivasi sikitlah kepada orang yang jenis 50-50 ni. Dia shock sikitlah. Dia kata, masih ada harapan lagi, dia kata. Masih ada esok, atau esok masih ada. Kalau haram, tiada esok bagimu. Bila tiada esok bagimu, you menanti hari esok, esok takkan tiba. You punya esok akan kelam. Itulah filem-filem karangan Tan Sri Dr. Jin Syamsuddin. Ya, cerita Jin Syamsuddin pun dah ada doktor. Kita bila lagi nak belajar sungguh-sungguh? Ya. Baik, tak apalah. Sebab saya di Taiping dulu dekat dengan keluarga, dengan rumah keluarga beliau. Tak apa. Habis semua masuk ni faham. Kita masuk sikit lah muka surat kedua supaya berganjak nombor tu.
Tiga orang kata, apa Ustaz, asyik nombor 1 je. Bila nak bergerak je? Kita bergerak nombor 2 sikit. Ini buku kitab lain. Ini kitab Ahkamut Tajwid wa Fadailul Quran, karangan Syekh Muhammad Mahmud Abdul Alim, Rais Jama'at Tilawat Al-Quran Al-Karim. Ya, Syekh Muhammad Mahmud Abdul Alim, dia merupakan ketua kumpulan yang membaca menghayati Quran. Inilah kitab dia. Dan kitab dia ini, salah satunya kita petik tajuk lahan ni, merupakan kitab yang digunakan di Darul Quran Jakim, Kuala Lumpur. Budak-budak yang ambil diploma Quran dan Qiraat di Darul Quran Jakim, Kuala Lumpur baru, dulu di Pusat Islam Kuala Lumpur, kitab tajwid mereka yang ada depan mata tuan-tuan sekarang. Dan kita ambil tajuk lahan. Kita ambil awal saja. Baik. Dia kata al-lahnu lughatan. Kesalahan dari segi bahasa. Menurut bahasa, apa dia kesalahan ini? Dia kata huwa, ialah mukhalafatu wajhi as-sawabi fi al-lughati wal-i'rabi. Ialah ataupun iaitu menyalahi, mukhalafah wajhi as-sawabi, wajah-wajah ataupun bentuk-bentuk yang betul. Benda yang menyalahi bentuk atau wajah yang betul, patutnya begini, dia baca cara lain. Fil lughati, pada bahasa, salah pada bahasa. Bahasa sini melibatkan bahasa Al-Quran. Bahasa Al-Quran ialah bahasa Al-Quran, bahasa Arab ialah bahasa Arab. Saya kurang setuju orang kata bahasa Arab, bahasa Al-Quran secara umum begitu. Kalau begitu semua orang Arab tahu baca Quran lah. Ada orang Arab tak boleh baca Quran. Ada bunyi-bunyi Al-Quran yang orang Arab tak boleh sebut. Jadi makna bahasa Al-Quran ni sebenarnya lebih unik, sebab dia bahasa Allah. Cuma untuk memahami kalam Allah, maka bahasa asas dasar dia adalah bahasa Arab. Sebab itu bahasa Al-Quran dia tetap berdiri sendiri. Bahasa Al-Quran, lughatul Quran. Ya? Bahasa Arab ni bahasa yang boleh membantu untuk memahami Al-Quran. Dan bahasa Arab ini memang Nabi SAW suruh belajar. Sebab 3. Nombor 1 kata Nabi, aku bangsa Arab, kata. Nombor 2, Al-Quran dalam bahasa Arab. Ketiga, bahasa ahli syurga, bahasa Arab. Jadi belajarlah kamu bahasa Arab, kata Rasulullah SAW. Wal-i'rab, dan juga kesalahan yang menyalahi i'rab. I'rab ni dia memang ada kitab khas dia. I'rab ni pada makna mudahnya, kalau kata i'rab ni, kita letak baris. Perkataan bahasa Arab yang tak ada baris, kita bubuh baris, tu makna i'rab. Sebab kalau perkataan Arab tu tak ada baris, perkataan tu bagi orang awam takkan berbunyi sebutnya. Kalau sebut pun bunyinya tak betul. Bila sebut tak betul, kerana baris tak betul, maknanya tak betul. Faham ni? Jadi makna ringkas pada yang Arab iaitu bagaimana kita nak memahami kalimah-kalimah Al-Quran tu. Maknanya meletakkan baris supaya dengan betul baris, perkataan itu akan betul disebut. Bila betul disebut, betul ertinya. Bila betul ertinya, betul maksudnya. Itu yang Arab.
Dia berpunca daripada kita mula meletakkan baris. Contoh, perkataan syiddah, ejaannya shin dan ta simpul, ta marbutah. Kalau kita buka kitab Arab, dia tak ada baris. Kalau kita baca syaddah, maknanya lain, sabdu, tasydid. Kalau kita baca shin tu baris atas. Kalau kita baca syiddah, dia bukan sabdu, dia jadi sifat. Sifat macam mana? Tertahan suara. Walaupun sabdu itu akan menahan suara, tapi syaddah adalah syaddah, syiddah adalah syiddah. Yang syah dengan syi itu ilmu i'rab. Nak letak baris itu baris atas ke, baris bawah ke, baris depan ke. Kalaulah perkataan tu kita nak membaris awalkan huruf pertama, itu ringkas cerita dipanggil ilmu saraf. Kalau huruf akhir yang kita nak bariskan bagi perkataan, huruf akhir itu nak baris atas bawah depan, itu dari segi ringkas bahasanya, ilmunya, dia panggil ilmu nahwu. Jadi seorang yang baca Quran, dia takkan lepas daripada ilmu bahasa Arab. Sebab memahami, menguasai bahasa Arab itu, nahwu bahasa Arab menjadi rukun pertama kepada membaca Quran. Satu orang boleh baca Quran dengan baik, tapi mungkin ada yang tak faham bahasa Arab. Satu orang dia bahasa Arab, dia macam air, dia boleh baca kitab Arab, belum tentu dia boleh baca Quran dengan baik. Jadi bukan makna orang tahu cakap Arab dia boleh baca Quran dengan baik, dan bukan makna orang boleh baca Quran dengan baik dia tahu juga cakap Arab. Mungkin dia tahu taranum, tahu lagu, tapi parking tak betul-betul. So, benda ni package. Quran adalah ilmu package, tak boleh diasing-asingkan dia. Oh, aku minat tajwid je, talaqi ni bukan tak minat lah, tapi serial. Bukan serial, serial ni seriau. Seriau ni risau. Ya? Jadi sampai situ dulu. Kita ambil sampai pengertian lahan menurut bahasa. Lughah ni bahasa, language. Ya? Jadi kesalahan yang berlaku pada bentuk-bentuk yang betul. Benda tu betul macam ni, kita baca cara tak betul. Pada bahasa, mana bahasa Al-Quran atau bahasa Arab. Dan juga kesalahan yang berlaku pada baris. I'rab ni ringkas kata baris. Sebab dengan ada baris, maka dapat dipahami perkataan itu. Baca baris salah, itu maknanya. Bukan, maknanya benda ni semestinya bukan pada ilmu qiraat. Sebab ilmu qiraat ada yang barisnya lain-lain. Macam kita belajar Fatihah, qiraat 7 kan. Ada yang alaihim, ada yang alaihimu. Itu bukan lahan, itu seni bacaan, namanya ilmu qiraat. Itu kena ikutilah kita punya siri tajwid Fatihah kita. Dan saya rasa kita tangguhkan dulu segala soalan hingga kita jumpa lagi pada siri yang keempat, insya-Allah taala. Rajin-rajinlah baca Quran dan mempelajari segala yang akan mengukuhkan tilawah kita. Ya, yang baik daripada Allah. Silap zaman saya sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma khamna bil Qur'anil Karim waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanallahi wa bihamdihi, subhanaka Allahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Shadaqallahul 'azim. كلام قديم لا يمل سماعه تنزه عن قول وفعل ونيات. كلام قديم لا يمل سماعه تنزه عن قول وفعل ونيات.